Selamat sejahtera kepada Dr. Jeff dan rakan-rakan sekalian. So hari ini kumpulan kita akan membentangkan isu-isu pelaksanaan sejarah lisan dan kepentingan procurement dalam sejarah lisan. So kami memperkenalkan ahli kita dalam kumpulan ini. Nama saya Dewanci. Nama saya Lim Waji. Dan hari ini kita akan mula dengan membentangkan isu-isu pelaksanaan sejarah lisan. Jadi kita tengok pada poin yang pertama, kaedah pemeliharaan dan pemeliharaan sejarah lisan. Jadi dalam bidang pendidikan, guru boleh menggunakan pendekatan pengajaran berdasarkan cerita untuk menyampaikan sejarah lisan kepada pelajar. Maksud ni, guru dia boleh memberikan sikit-sikit cerita atau kisah tradisional supaya pelajar-pelajar yang boleh dengar dan boleh faham apa itu sejarah lisan. Sebab guru dia sedang menyampaikan ilmu melalui tradisi lisan ataupun mengisahkan tentang sesuatu peristiwa sejarah dengan menggunakan kaedah lisan. Jadi dengan pendekatan ini, murid-murid dia akan lebih memahami apa itu sejarah lisan. Dan guru dia kena menggunakan kaedah informasi ataupun menggunakan cara yang lebih menarik untuk menyampaikan cerita tradisi lisan kepada pelajar-pelajar supaya mereka akan lebih berminat dengan apa yang disampaikan oleh peristiwa sejarah. Boleh disampaikan oleh guru melalui cerita semasa guru mengajar dalam kelas. Jadi selain itu, pelajar-pelajar juga boleh digalakkan untuk menulis cerita-cerita lisan yang mereka kumpulkan atau dengar dari komuniti mereka. Jadi guru dia boleh melakukan satu kerja atau bagi pelajar-pelajar untuk mengumpulkan maklumat-maklumat ataupun peristiwa sejarah yang berlaku dalam komuniti atau kawasan mereka. Boleh faham lagi? Jadi macam guru dia boleh menyerahkan tugasan bagi murid-murid untuk mencari maklumat. Macam Dr. Jeff selalu tanya kita, apakah peristiwa sejarah yang berlaku di kawasan kita, betul tak? Betul. Jadi doktor ni dia memberi peluang kepada kita untuk mencari peristiwa yang berlaku di kawasan kita supaya kita lebih memahami tentang apakah latar belakang kawasan kita. Selepas doktor tanya soalan macam ni, you akan minat tak untuk cari maklumat tentang tempat asal kamu? Saya akan lebih minat dan lebih tertarik kepada tajuk-tajuk yang diajar oleh doktor. Jadi kita boleh tengok. Jadi kaedah tersebut penyerahan tugasan kepada pelajar-pelajar untuk mengumpul maklumat daripada komuniti mereka melalui sejarah lisan boleh dilakukan. Jadi guru pun boleh menggalakkan pelajar-pelajar untuk melakukan temu buka kepada penduduk-penduduk yang terdapat di kawasan tempatan mereka dan tanya mereka apa yang mereka tahu tentang tempat asal ini sendiri. Jadi kita pun boleh dapatkan sebersetikan maklumat daripada cerita mereka. Macam saya tanya you, kenapa you punya tempat nama dia air tawar? Dia dipanggil air tawar kerana pada masa itu air di air tawar tu dia sangat bersih dan jernih. So dia dinama sebagai air tawar. Oh, faham. Jadi you dengar cerita ni daripada siapa? Saya dengar daripada ibu bapa saya semasa saya kecil. Jadi pada masa ni ibu bapa sudah menjadi orang sumber dan Wangjing mendapatkan cerita ini melalui kaedah sejarah lisan daripada ibu bapa dia. Jadi inilah tugasan yang boleh diserahkan oleh guru bagi murid-murid untuk mencari tempat asal dengan usaha sendiri atau mencari sejarah lisan untuk dengan usaha sendiri. Jadi kita tengok pada seterusnya. So, teknologi dapat digunakan dalam pendidikan untuk merakam cerita-cerita lisan, menghasilkan dokumentasi dan membangunkan aplikasi digital supaya sejarah lisan boleh disebarkan dalam era digital ini.
Jadi bagaimana cara untuk memelihara dan memelihara sejarah lisan? Bagi saya, media sosial atau media massa memainkan peranan yang sangat penting bagi memelihara sejarah lisan. Seperti kita selalu tengok pada TikTok dan YouTube, kita boleh tengok pada sesetengah pengguna atau sesetengah pencerita dalam digital, mereka ada berkongsi tentang maklumat-maklumat yang berkaitan dengan sejarah. Okay? Seperti saya pun selalu tengok pada sejarah China daripada TikTok. Nanti pernah tengok tak? Saya pernah. Jadi sekarang kita bukan dapatkan maklumat daripada buku sahaja, kita pun dapatkan maklumat daripada video dalam media sosial. Kita boleh tengok YouTube dan dengar apa yang disampaikan oleh pencerita itu supaya kita boleh mendapatkan maklumat yang lebih jelas dan betul. So teknologi ini sudah memudahkan kehidupan kita. Kita tak perlu pergi perpustakaan untuk cari macam dulu, ataupun kita mau pergi tempat tu baru boleh jumpa dengan orang semua. Kita pun boleh dapatkan maklumat daripada YouTube ataupun TikTok secara mudah. So inilah kemahiran teknologi yang memudahkan kita untuk memahami atau mengukuhkan tempat kedudukan sejarah lisan. Jadi kita pun boleh tengok pada sejarah lisan ini, dia memang wujud dalam kehidupan kita. So semasa secara tidak langsung kita tengok pada video yang seperti dalam televisyen, ada sesetengah TV show punya penceramah, mereka sedang memperkenalkan tempat-tempat sejarah dalam TV show. So secara tidak langsung kita pun dapatkan sejarah daripada cerita mereka. So inilah sejarah lisan. Seterusnya ialah proses banding sila keterangan saksi. Proses ini dia dinamakan sebagai rujukan sila ataupun cross reference. Hal ini berkait rapat dengan sejarah lisan yang sering dipersoalkan dari segi ketepatan dan kebenaran maklumat lisan yang diperoleh sebagai sumber sejarah. So penggunaan sejarah lisan memberi cabaran yang tersendiri kepada para pengkaji, iaitu dalam mengenal pasti kesahihan sesuatu peristiwa kerana lisan ini dia bergantung kepada kekuatan ingatan yang terdapat pada tokoh-tokoh berkenaan, dan kebiasaannya dia akan dipengaruhi oleh unsur-unsur emosi, bias, memori yang lemah dan menyembunyi fakta. Contohnya dia masih ingat kita telah belajar tentang sentrik Eropah dan sentrik Malaysia sebelum ini. So kita dapat tahu sentrik Eropah ini dia masuk pencerita yang Eropah, mereka akan menyembunyi sejarah-sejarah yang tidak mendatangkan faedah ataupun kebaikan kepada negara mereka, dan mereka akan mempamerkan apa-apa sejarah yang akan mendatangkan kebaikan kepada mereka. Contohnya, mereka akan menceritakan bahawa mereka sangat kuat semasa zaman itu, mereka sangat bijak semasa itu, dan sejarah-sejarah yang mereka lakukan ataupun perkara-perkara yang mereka lakukan pada masa itu akan disembunyikan. So semasa proses ragam bahas, soalan yang akan ditanya kepada saksi atau perawi lisan hendaklah dirancang dengan cara yang memastikan ketekalan maklumat yang diberi. Walau bagaimanapun, ini akan menyebabkan kesukaran jika satu naratif tidak konsisten dengan yang lain. Contohnya dalam sejarah lisan kampung, kita ambil satu contoh. So contoh ada seorang saksi, dia mungkin mengatakan bahawa sawah padi itu ditanam start tanam pada masa 1950 tahun.
manakala saksi yang lain mengatakan bahawa sawal yang pertama sejak tahun 1944. So, membawa bukti sesebuah sumber akan menjadi susah untuk disahkan apabila ia bergantung terhadap ingatan, sebab kita sebagai seorang manusia kita akan lupa senang untuk kita lupa perkara-perkara yang berlaku pada masa yang lalu. Okey, kita meneruskan. Selain itu adalah kredibiliti saksi. Penilaian kredibiliti saksi merupakan aspek penting dalam proses peradilan. Faktor yang seperti minat pribadi, berat sebelah atau ketidakupayaan untuk mengingkati dengan tepat boleh menjejas kepercayaan terhadap manfaat yang diberikan. Contohnya hari ini, saksi tersebut mungkin mempunyai pertalian keluarga dengan tokoh penting dalam sejarah sebuah sejarah. Ini mungkin menyebabkan menimbulkan persoalan tentang objektif maklumat, kerana mungkin terdapat berat sebelah untuk menjejaskan tafsiran atau kesalahan maklumat. Baik, seterusnya ialah hak ingatan. Seperti yang saya katakan tadi, setiap manusia akan lupa apa yang mereka kata ataupun apa yang mereka telah lakukan pada masa yang lalu. So, saksi mata atau pencerita mungkin terhad dalam mengingati butiran atau urutan peristiwa dengan tepat. Ini mungkin merumitkan proses perbandingan silang untuk memastikan ketepatan maklumat yang diberikan. Dan sebagai contoh, saksi yang lebih tua mungkin akan mengalami kesusahan untuk mengingat butiran khusus tentang peristiwa yang berlaku pada masa yang lalu, sebab mereka sudah tua berbanding dengan pencerita-pencerita yang muda. Dan ini boleh membawa kepada ketidakpastian dalam tafsiran dan mungkin dia akan membawa sejarah-sejarah yang tidak tepat, terutamanya berkenaan dengan kronologi atau urutan peristiwa. Nah, sekarang saya akan serah balik kepada Jun. Sekarang kita akan meneruskan dengan topik pemilihan orang sumber yang berintegriti. Jadi, kita boleh tetapkan beberapa ciri-ciri orang sumber yang berintegriti. Jadi, yang pertama, kita sebagai sejarawan, kita perlu memilih individu yang mempunyai kelayakan atau pengalaman yang relevan dan topik atau subjek yang dibincangkan. Sebagai contoh, sekiranya kita mahu buat tentang peristiwa sejarah yang berkaitan dengan 13 Mei, jadi kita kena pergi ke tempat yang berlakunya persoalan kaum, lepas tu tanya pada penduduk tempatan supaya kita boleh mendapat sumber yang lebih tepat dan maklumat yang lebih khususnya. Jadi seterusnya, kita pun boleh pastikan individu yang dipilih mempunyai tingkah laku yang jujur ataupun nilai-nilai murni yang sejajar dengan tujuan pemikiran kita. Jadi kita kena pasti orang sumber yang kita cari perlu mempunyai nilai kejujuran. Sebagai contoh, semasa kita melakukan sesi terbuka dengan mereka, kita kena pantau ataupun fikir secara logik, adakah mereka punya penerangan adalah logik ataupun kesesuaian dengan tujuan kita lakukan terbuka. Jadi yang ketiga, kita kena cari individu yang bersedia untuk bekerjasama secara kolaboratif dengan penyelidik atau penyidik untuk memastikan kebenaran cerita tersebut. Jadi kita kena mencari individu yang sudah membuat persiapan, bukan sahaja kamu pergi satu tempat lepas tu cari itu perlu ditempatkan secara santai. Pergi satu tempat,
semasa rumah menjalankan kebuat atau mencari orang sumber, kamu kena menjemput secara rasmi. Kamu kena mengajarkan dia ataupun menetapkan satu masa, satu tempat sebelum menjalankan kebuat. So, memastikan sesi soal ni boleh dijalankan secara formal. Kita baru boleh mendapat maklumat yang lebih lengkap. Okay. Lepas tu, selepas kita mencari orang sumber yang berintegriti, kita juga perlu melakukan kesahan pada maklumat yang kita cari. Jadi, konsep kesahan adalah merujuk kepada keseluruhan perkara yang hendak diukur, dan tiada lain-lain yang kita ukur ataupun ujian yang mengukur sesuatu sebaya bukti. Yang ini merupakan konsep yang diceritakan oleh Anastasi pada tahun 1988. Jadi selepas kita melakukan terbuat, kita perlu mendapat kesahan untuk kajian kita, supaya memastikan kajian kita adalah disahkan dan mempunyai fakta-fakta atau bukti-bukti yang cukup, supaya sejarah lisan kita boleh digunakan oleh sejarawan yang lain untuk melakukan kajian sebagai rujukan. Jadi sejarah lisan kita perlu mempunyai unsur kebolehpercayaan. Maksudnya kita punya sejarah lisan mungkin kena disahkan oleh profesor ataupun kena relevan dengan topik-topik atau maklumat kita menjalankan sejarah lisan ini, supaya sejarah lisan kita mempunyai nilai untuk digunakan sebagai rujukan ataupun disimpan dalam perpustakaan. Jadi inilah penerangan saya. Seterusnya saya akan serahkan kepada Wajib untuk menceritakan info yang seterusnya. Terima kasih Teo, dan saya akan meneruskan. Dan yang seterusnya ialah peralatan rakaman. So, aspek peralatan rakaman juga memainkan peranan yang sangat penting dalam menjaga keaslian sumber lisan. Dan terdapat beberapa ciri untuk memastikan adakah kualiti peralatan rakaman ini dalam keadaan yang baik. Yang pertama adalah kualiti rakaman. Kualiti rakaman adalah faktor kritikal dalam mengekalkan sejarah lisan. Peralatan rakaman yang lemah atau tidak boleh dipercayai boleh mengakibatkan kehilangan maklumat atau kualiti audio yang lemah, dan ia akan menyebabkan sukar untuk mendengar atau memahami rakaman tersebut. Contohnya hari ini kita boleh melakukan drama dengan tokoh-tokoh. Kalau peralatan rakaman yang kita menggunakan mengalami kerosakan, so semasa kita mengemaskan maklumat tersebut, kita akan mengalami beberapa masalah. Contohnya audio tidak berfungsi, audio tidak dapat didengar, ataupun video mengalami masalah lag. Saya beri satu contoh. Apabila merakam cerita lisan daripada penduduk kampung yang lama, kualiti bunyi dia mungkin akan mengalami masalah. Contoh, terganggu oleh bunyi daripada latar belakang, contohnya bunyi angin ataupun bunyi lalu lintas. Dan rakaman yang lemah ataupun kualiti dia tidak dalam keadaan yang baik akan menyebabkan masalah menggabungkan maklumat penting dan menyukarkan pendengar untuk memahami apa yang dikata oleh cerita tersebut. Selain itu, keselamatan data juga amat penting dalam menjaga keaslian sejarah lisan, sejarah sumber lisan. Perlindungan dan keselamatan data yang direkodkan merupakan isu penting dalam pelaksanaan sejarah lisan. Rekod yang disimpan ataupun diakhirkan dengan betul boleh hilang
ataupun merosak ataupun dicuri dengan mudah. Dan buktinya biasanya sejarah lisan atau sumber lisan yang berharga akan disimpan dengan selamat. Contohnya di tempat-tempat resmi untuk mengelakkan kehilangan maklumat. Contohnya kita akan simpan satu salinan yang lebih di lokasi yang selamat untuk memastikan keselamatannya, ataupun menggunakan sistem storan keselamatan digital, contohnya Google Drive ataupun simpan dalam komputer dan phone untuk mengelakkan kecurian ataupun kerosakan sumber-sumber lisan tersebut. Dan pemeliharaan peralatan juga perlu dilakukan supaya sentiasa dapat kita memastikan peralatan rakaman kita dalam keadaan yang baik. Contohnya kita sentiasa perlu memastikan peralatan yang akan digunakan tidak mengalami masalah kerosakan dan sentiasa bersedia untuk digunakan. Peralatan yang tidak diselenggara dengan baik juga boleh menjadi rosak dan akibat kehilangan rakaman yang berharga. So, penjagaan peralatan rakaman yang betul termasuk pembersihan peralatan secara berkala, menyimpannya dalam tempat yang bersesuaian, contohnya tidak menyimpan peralatan rakaman, contohnya kamera di dalam air. Dan kita perlu melakukan penyelenggaraan pencegahan secara berkala supaya dapat memastikan peralatan rakaman kita sentiasa boleh digunakan. Dan ketersediaan teknologi juga merupakan ciri-ciri yang sangat penting dalam memastikan sumber lisan kita dalam keadaan yang baik. Contoh teknologi yang digunakan dalam peralatan rakaman terus berkembang pada zaman ini, dan kita perlu memilih teknologi yang betul dan memastikan ia kekal relevan dan boleh dipercayai dari semasa ke semasa, dan boleh menjadi cabaran semasa pelaksanaan sejarah besar. Apabila kita memilih teknologi yang betul, adalah penting untuk mempertimbangkan keperluan dan keupayaan masyarakat yang terlibat dalam merekodkan sejarah lisan atau sumber lisan. Contohnya, kita perlu menggunakan peranti yang mudah alih dan aplikasi rakaman yang mudah diakses dan dipahami supaya dipahami semasa menggunakan dalam keadaan pelbagai kumpulan, boleh meningkatkan penyertaan dan kemampanan dalam projek sejarah lisan. Dan sekarang saya akan menyerahkan kembali kepada saudara George. Jadi, apakah kepentingan dokumen dalam penulisan dan pengajaran sejarah lisan di kelas? Jadi, kita kena faham apa itu dokumen itu. So, berasaskan Citation Baton 2005 dan Kedison tahun 2013, sebuah dokumen teks ditarifkan sebagai bahan bentuk teks yang menyediakan maklumat tentang sesuatu perkara atau kejadian yang telah berlaku pada masa itu. Jadi, apakah kepentingan dokumen sejarah dalam pengajaran di kelas? Pada pendapat saya, dokumen sejarah ini dia memainkan peranan yang penting untuk membangkitkan pemikiran kritis dalam kalangan pelajar. Jadi, guru-guru boleh mendorong pelajar-pelajar untuk tengok pada dokumen itu dan menganalisis atau menilai berasaskan dokumen yang dibaca, supaya dapat membuat satu rumusan ataupun kesimpulan yang berkaitan dengan sesuatu peristiwa sejarah. Sebagai contoh, kita boleh tengok pada sekarang ada banyak teks. So, termasuklah sikit-sikit dokumen-dokumen yang ditulis oleh tokoh-tokoh awal seperti perjanjian. Jadi, kita boleh printkan perjanjian itu dan tunjukkan kepada pelajar-pelajar supaya pelajar-pelajar itu yang boleh tengok pada dokumen itu dan tuliskan peristiwa sejarah yang mereka sudah belajar
dalam teks tersebut. Kita boleh tengok semasa kita dalam PTSD, Dr. Jeff pernah bagi kita tengok dokumen-dokumen kan. Lepas tu kita pun boleh belajar apakah perkara yang sudah diceritakan oleh mereka dalam dokumen tersebut. Jadi dokumen ini boleh dijadikan sebuah rujukan bagi pelajar untuk menulis dalam karya mereka ataupun assignment. Lepas tu boleh menggalakkan pemikiran kritis dalam kalangan pelajar. Apakah pendapat anda, saudara Wati? Untuk pendapat saya, dokumen-dokumen ini, mengapa dokumen-dokumen ini dia sangat penting untuk belajar. Dokumen-dokumen ini dia tidak sahaja boleh dijadikan sebagai sumber rujukan, tapi dia juga boleh menarik minat pelajar untuk belajar sejarah dengan lebih mendalam. Dengan ada dokumen-dokumen ini, kita dapat memahami ataupun belajar tentang pengetahuan yang baru yang tidak tercatat dalam buku teks. Dan dia dapat memudahkan pelajar untuk imajinasi tentang perkara-perkara ataupun sejarah-sejarah dan peristiwa yang berlaku pada zaman yang lalu. So, dengan menggunakan dokumen yang relevan dan menarik, proses pengajaran juga dapat menjadi lebih menyeronok dan bermakna. Contohnya, guru-guru juga boleh membawa pelajar-pelajar pergi ke museum ataupun tempat-tempat yang bersejarah untuk belajar tentang sejarah dan mencari dokumen-dokumen peristiwa tersebut. Contoh hari itu kan kita ada menyertai PIG. So kita dapat peluang untuk pergi ke Pulau Bangkok dan kita diberi peluang untuk pergi ke tempat-tempat bersejarah, contohnya Kota Belanda, dan kita telah nampak sejarah-sejarah yang dicatat di atas batu sebagai pengetahuan yang baru. So, mengapa sumber lisan ini dia memainkan peranan yang sangat penting kepada negara kita? Pada masa yang lalu, kebanyakan tokoh-tokoh mereka tidak mencatat semua sejarah-sejarah yang berlaku pada negara kita. Kebanyakan sejarah adalah diwariskan dengan menggunakan dengan secara lisan. So, tanpa sejarah lisan, kebanyakan lisan akan digelam zaman dan kita tidak dapat tahu apa perkara yang berlaku pada masa yang lampau. So, ini adalah pendapat saya. Sekian, terima kasih.